KPM. Didik TV KPM. Rina, ini kad kahwin Cikgu Faizura ni. Dia dah mesej kita. Dia minta maaf tak dapat nak jemput kita ke majlis nikah dia. Kita kan nak kena putuskan rantayan COVID-19. Tak bolehlah hadir ramai-ramai kan Rina? Lah Kak, saya pun dapat ni. Oh, patutlah dia upload gambar di media sosial. Dia dekat klinik kesihatan sedang menunggu giliran untuk membuat ujian darah. Oh, untuk mengesan penyakit AIDS tu ke? Ya betul tu. Tapi sekarang ni kita boleh cek bukan hanya penyakit AIDS tapi penyakit lain juga. Oh, penyakit apa tu Rina? Seperti penyakit thalassemia. Oh, penyakit thalassemia. Jadi bila kita buat ujian ni, bolehlah kita mengelakkan daripada anak-anak kita mendapat penyakit thalassemia. Ya, betul tu. Oh, Rina tahu tak? Dalam tingkatan 5 ada tajuk perkahwinan tau. Dalam subjek sains tingkatan 4 ada diceritakan tentang penyakit genetik yang boleh diwarisi apabila berkahwin. Oh, okey. Rina cuba tengok ni. Dalam jadual Didik TV adalah menyentuh berkaitan dengan kedua-dua tajuk ni. Wah, merentas kurikulum pendidikan Islam dan sains. Bolehlah kita tengok kan? Ya, jom. Jom. Amboi Ustazah, cikgu. Apa yang dibincangkan hangat sangat tu? Boleh tak nak tahu apa perbincangan tadi tu? Oh, Rina, tadi kami bincangkan tentang tajuk perkahwinan dan juga penyakit-penyakit yang boleh diwarisi dalam aspek sains apabila kita telah berkahwin. Okey, baiklah. Jadi hari ini sebenarnya kita nak memberi pendedahan kepada murid-murid untuk memahami tentang perkahwinan dan juga genetik. Betul, cikgu? Ya, betul. Okey, baiklah. Assalamualaikum ada semua dan pastinya hari ini anda bersama saya Hazrina Kasim dalam Teras Didik TV KPM. Tadi kita dah dengarkan perbualan cikgu dan juga ustazah berkenaan dengan perkahwinan dan juga genetik di mana kita akan melakukan kaedah EMK hari ini. Betul ya cikgu, ustazah? Betul cikgu. Iaitu elemen merentas kurikulum. Kita akan belajar pendidikan Islam dan juga sains. Dan yang pastinya bila dah berjumpa dengan ustazah, dengan cikgu, mungkin ramai dalam kalangan adik-adik sendiri nak mengenali dengan lebih dekat lagi guru-guru yang akan bersama kita hari ini untuk berkongsi ilmu mereka berkenaan dengan topik perkahwinan dan genetik. Jadi, sebelum kita nak bercerita panjang ya Ustazah, cikgu, tentang topik hari ini, kita nak bawakan pemerhatian adik-adik, murid-murid di rumah sana untuk kita kongsikan serba sedikit profil cikgu dan Ustazah pada hari ini. Silakan. Itu dia tadi profil Ustazah dan juga Cikgu Rina. Kalau boleh saya nak perkenalkan sekali lagi. Di hujung sana Ustazah Nurul Nadia Abdul Latif, Guru Pendidikan Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Taman Petaling, Petaling Jaya, Selangor. Juga bersama kita Cikgu Razrina Rizwan, Guru Cemerlang Kimia, Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Taman Petaling, Petaling Jaya, Selangor. Dari sekolah yang sama, kawan baik ke Cikgu Ustazah? Betul tu Rina. Dah nampak dah. Baik, masing-masing ada pengalaman 12 tahun dalam dunia pendidikan dan banyak sebenarnya hari ini adik-adik. Di mana Ustazah dan Cikgu akan berkongsi tentang pemahaman untuk kita mendekati topik kita hari ini, perkahwinan dan genetik. Tapi kalau kita bertiga sahaja, rasa macam kurang bersemangat sikit kan? Ustazah, Cikgu ya. Kalau ada murid-murid, orang kata lagi meriah. Tapi kita nak ingatkan kepada semua terlebih dahulu bahawa kita ni masih lagi berjuang untuk menentang rantaian ataupun memutuskan rantaian COVID-19. Jadi tugas kita sebagai rakyat negara ini untuk mematuhi SOP. Jadi kita pun
nak kena mematuhi SOP walaupun berada dalam studio ni dengan penjarakan sosial 1 meter. Kita nak mulakan cikgu-cikgu dan ustazah terlebih dahulu untuk kita mensanitasikan tangan dengan gel pembasmi kuman. Silakan Cikgu Rina terlebih dahulu. Dan kalau anda nak keluar rumah dan sebagainya, pastikan memakai pelitup muka dan pastikan kalau anda berdepan dengan mana-mana individu, kena ada penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter seperti apa yang kami lakukan ketika ini. Baiklah, tadi kita dah kongsikan bahawa kita bukan sahaja bertiga, kita nak bersama dengan murid-murid ini dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Taman Petaling, Petaling Jaya, Selangor, yang kabarnya sudah pun bersedia untuk bersama-sama dengan kita belajar tentang pendidikan Islam dan sains. Ini dia, kita nak perkenalkan adik-adik kita ataupun murid-murid yang sememangnya hari ini bersemangat. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Lambai sikit. Okey, kita nak mulakan. Hari ini kita ada 6 orang murid ya, cikgu dan ustazah. Gadis-gadis kita. Gadis-gadis manis. Ini dia, saya nak perkenalkan yang mana? Yang mana satu? Farwiza Hamzah. Yang mana? Angkat tangan boleh? Farwiza, alah comelnya. Farwiza sihat? Sihat. Boleh perkenalkan diri sedikit tak? Assalamualaikum. Hai, nama saya Farwiza binti Hamzah. Boleh panggil saya Bibi. Panggil saya apa dari tu? SMKP. Panggil Bibi. Bibi. Ingatkan Bibi tadi. Okey Bibi. Tingkatan berapa boleh Kak Rina tahu? Saya tingkatan 5. Tingkatan 5. Baiklah. Terima kasih. Okey, yang seterusnya. Nashrisha Amira Jeff Idron. Wow, sedap namanya. Yang mana satu orangnya? Okey, baiklah. Dah sarapan ke belum? Dah. Okey, baik. Sila kenalkan diri adik. Assalamualaikum. Nama saya Nasrisha Amira. Boleh panggil saya Nash. Dari SMKP Taman Petaling. Okey, baiklah. Yang seterusnya, Nur Fahatul Fariswana Nur Afarul. Berbelit-belit Kak Rina nak sebut. Yang mana satu? Alah, comelnya dia. Okey, sila kenalkan diri. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fahatul Fariswana. Boleh panggil saya Fahatul. Saya dari SMKP Perempuan Taman Petaling. Baiklah, yang seterusnya, Tunku Sharifah Nur Iman, Tunku Said Yazul Hanif. Yang mana satu? Okey, silakan kenalkan diri anda. Assalamualaikum. Nama saya Tunku Sharifah Nur Iman binti Tunku Said Yazul Hanif. Boleh panggil saya Iman. Saya dari SMKP Taman Petaling. Baiklah. Yang kelima, Nur Alia Safia. Hai Nur Alia, sila kenalkan diri. Nama saya Nur Alia Safia. Boleh panggil Alia. Saya dari SMKP Taman Petaling. Baiklah. Dan yang terakhir, Nur Ain Jamalul Lai. Okey, silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Ain binti Jamalul Lai dari SMKP Taman Petaling. Baiklah, semuanya pelajar-pelajar ataupun murid-murid hebat dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Taman Petaling. Setuju ya Ustazah dengan Cikgu? Setuju sangat. Okey, nak tanya murid-murid semua, dah bersedia ke belum? Dah? Tunjuk sikit, dah bersedia? Okey, baiklah. Sebagai permulaan, mungkin kita nak kongsikan juga pandangan murid-murid di luar sana berkenaan dengan topik perkahwinan dan genetik ini. Jom kita dengarkan. Pada pandangan saya, tindakan pasangan berkahwin untuk menjalani ujian thalassemia dan AIDS adalah untuk memastikan mereka mengetahui status kesihatan pasangan mereka. Hal ini bertujuan bagi menjaga nasab keturunan daripada penyakit yang tidak diingini. Selain itu, penyakit yang dihadapi dapat dirawat setelah keputusan ujian dikeluarkan. Maka, pemilihan pasangan yang sihat adalah penting untuk kita agar kebahagiaan rumah tangga terjamin. Pada pandangan saya,
Pengambilan ujian trismia atau AIDS bagi pasangan yang berkahwin adalah untuk memastikan generasi yang bakal dilahirkan dalam keadaan sehat. Hal ini kerana apabila pasangan mengidap penyakit trismia atau AIDS, zuriat mereka berpotensi dan berisiko tinggi untuk mengidap penyakit tersebut. Maka, seperti mana perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia sebagai umat Islam hendaklah sentiasa berdoa memohon kesejahteraan serta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar terhindar daripada sebarang penyakit berbahaya. Seperti mana tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyil asqam. Pada pandangan saya, memelihara keturunan adalah memelihara kelestarian manusia dan membentuk generasi baru untuk persatuan sesama umat Islam. Melalui perkahwinan, bererti mereka sudah membina generasi untuk ke syurga dan perkahwinan juga dapat melahirkan zuriat yang soleh dan solehah. Rasulullah SAW juga berbangga kerana melalui perkahwinan akan terlahirlah ramai umat Islam pada hari akhirat kelak. Oleh sebab ini, pasangan yang bakal berkahwin digalakkan untuk menjalani ujian thalassemia dan ujian AIDS. Hal ini kerana ia dapat berawat dan mencegah penularan jangkitan tersebut kepada pasangan dan anak yang bakal dilahirkan. Oleh itu, marilah kita sama-sama memainkan peranan masing-masing untuk memelihara keturunan kita pada masa yang akan datang. Pada pendapat saya, ikatan perkahwinan yang sah dapat membentuk satu keturunan dan berkembang menjadi satu ummah, iaitu keturunan yang diiktiraf oleh agama Islam. Melalui perkahwinan, kita dapat mendidik akhlak ahli keluarga dan pembangunan sahsiah diri. Seterusnya, pasangan yang berkahwin perlu menjalani ujian thalassemia dan AIDS. Ini selaras dengan agama Islam yang menggalakkan untuk mencari jodoh dari keturunan yang sihat. Itu dia tadi pandangan murid-murid kita berkenaan dengan topik pada hari ini. Dan sekarang ni kita nak bersama dengan Ustazah Nadia dan juga Cikgu Rina. Bila menyentuh tentang topik kita, kita ada dua yang ingin kita kongsikan kepada murid-murid berkenaan dengan perkahwinan dan juga genetik. Permulaannya Ustazah mungkin terlebih dahulu, kita nak bagi tahu dari segi pemahaman untuk murid-murid ini, apakah asas yang perlu kita fahami bila menyentuh tentang perkahwinan dari sudut perspektif Islam. Silakan Ustazah. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua yang di rumah dan juga di dalam Google Meet. Okey, hari ini Ustazah akan berkongsi tentang tajuk perkahwinan, tapi dalam skop yang skop yang mudah saja, yang basic sahaja dahulu. Sebab dalam perkahwinan ni dia besar, dia luas, tapi hari ini kita hanya akan menyentuh 3 subtopik penting sahaja dalam tajuk perkahwinan. 3 sahaja ya, Ustazah. Okey, baiklah, itu berkenaan dengan perkahwinan. Bagaimana pula tentang genetik, Cikgu Rina? Baiklah, hai semua. Okey, untuk hari ini kita akan cuba kaitkan penyakit genetik dalam sains yang boleh kita tengok apa yang akan berlaku jika perkahwinan yang melibatkan anak-anak siapa yang berkahwin itu dia apa yang akan berlaku setelah dia selepas berkahwin. Okey, baiklah. Nampaknya dari sudut pendidikan Islam dan juga sains itu sendiri ada perkaitannya ya. Betul, tentang topik kita pada hari ini iaitu perkahwinan dan genetik. Wah, tak sabar nampaknya kita nak tahu lebih lanjut. Kita nak merungkai antara persoalan-persoalan dan juga maklumat serta ilmu yang penting berkenaan dengan topik ini. Tapi Ustazah, Cikgu, kita nak bagi peluang kepada murid-murid di luar sana untuk rehat seketika, mana tahu nak minum dulu dan sebagainya. Betul. Jadi kita nak berehat dulu murid-murid, jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
kerana masih lagi bersama kami dalam Teras Didik TV KPM. Kalau di permulaan tadi kita pun dah kongsikan bahawa hari ini kita akan belajar berkenaan dengan pendidikan Islam dan sains. Topik yang dipilih hari ini, perkahwinan dan juga genetik. Baik Ustazah, Cikgu Rina. Pastinya kita nak tahu kenapa pentingnya untuk kita belajar dan memahami tentang konsep perkahwinan dalam Islam itu sendiri dan juga genetik. Mungkin Ustazah boleh mulakan terlebih dahulu? Okey. Hai anak-anak semua. Okay, kita akan, walaupun anak-anak kita ni berusia 17 tahun, tapi sebagai seorang remaja, kita perlu ada ilmu yang kita mungkin selepas 5 tahun kemudian, anak-anak ini akan melangkah ke alam rumah tangga. Jadi ilmu yang dipelajari pada hari ini mungkin sedikit sebanyak dapat membantu mereka bila mereka melayari alam perkahwinan nanti. Dan juga Rina, dalam tajuk ni kita juga akan menjelaskan nanti golongan-golongan yang perlu diketahui oleh anak-anak kita semua, golongan-golongan yang haram dikahwini. Okey, baiklah. Saya setuju sangat apa yang diperkatakan oleh Ustazah sebentar tadi. Sebab setiap daripada kita memang tak dapat dinafikan mempunyai impian untuk berkahwin walaupun masih lagi adik-adik ni dalam alam remaja, tapi selepas habis tamat pengajian, selepas bekerjaya, pastinya akan melalui fasa perkahwinan. Jadi penting sebenarnya untuk murid-murid semua memahami tentang konsep perkahwinan itu sendiri. Baik, itu apa yang akan dapat kita pelajari daripada Ustazah sendiri. Dan Cikgu Rina, apa pula murid-murid kita akan perolehi melalui pembelajaran genetik ini? Okey, dalam subjek sains dalam tingkatan 4, pelajar akan mempelajari penyakit-penyakit genetik yang boleh menyebabkan kecacatan apabila diwarisi. Jadi itu yang kita nak tengok dalam aspek perkahwinan dan juga genetik. Okey, baiklah. Nampaknya kita dah ada pemahaman apa sebenarnya yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey, kita terus nak mulakan dengan Ustazah terlebih dahulu menyentuh tentang perkara pertama yang perlu difahamkan ataupun murid-murid perlu fahami berkenaan dengan perkahwinan itu sendiri. Okey, baiklah. Terima kasih Rina. Okey, harap semua anak-anak telah bersedia. Okey, pada hari ini anak-anak boleh buka muka teks muka surat 99 hingga 103. Buku teks Pendidikan Islam tingkatan 5 di mana kita akan mempelajari yang pertama, di akhir pembelajaran ini murid-murid akan dapat menyatakan hukum berkahwin. Kemudian murid-murid akan dapat menjelaskan golongan wanita yang haram dikahwini dan yang terakhir murid-murid dapat menerangkan hikmah perkahwinan. Dan untuk subjek sains, murid-murid tingkatan 5 sudah pun mempelajari bab genetik di tingkatan 4, iaitu kita nak tengok menerangkan jenis-jenis mutasi yang mengakibatkan kecacatan apabila diwarisi. Okey, baiklah. Seterusnya, bila sebut tentang hukum, silakan Ustazah. Okey, baiklah. Jika kita lihat pada surah An-Nur ayat 32, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, maksudnya, dan kawinkanlah orang-orang bujang, iaitu lelaki dan perempuan dalam kalangan kamu, dan orang-orang soleh daripada hamba-hamba kamu lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnianya. Kerana Allah maha luas, yakni rahmatnya dan juga limpah kurnia pemberiannya, lagi maha mengetahui. Seterusnya kita akan mempelajari apakah itu maksud perkahwinan. Maksud perkahwinan dari aspek bahasa ialah himpun ataupun cantum. Dari segi dari aspek istilah, perkahwinan bermaksud suatu akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dengan perempuan menurut syarak. Jadi sebagai seorang Islam, lelaki dan perempuan, kita kena melaluilah suatu akad perkahwinan untuk menghalalkan persetubuhan lelaki dan perempuan adalah rukun-rukun dan juga syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Bila sentuh tentang rukun tu, saya percaya ramai yang tahu Ustazah. Betul. Teruskan. Okey, seterusnya hukum berkahwin ni biasanya kita dengar hukum haram dan sunat je, tapi ada 5 di sini Untuk berkahwin ni hukumnya terbahagi kepada 5 mengikut situasi kepada seseorang itu. Okey, yang pertama ada hukum harus, yang kedua ada sunat, yang ketiga wajib,
yang keempat makruh dan yang kelima haram. Jadi kita nak minta lah Rina, anak-anak kita ni yang dalam Google Meet ni untuk bantu rakan-rakan di luar sana untuk melihat perincian dan mereka cuba pasangkan 5 hukum tadi yang ada sunat, wajib, makruh, haram tu ke dalam petak ini. Okey, boleh tak kita nak minta siapa yang secara antara 6 murid yang bersama kita pada hari ini, siapa yang nak memperincikan hukum berkahwin? Boleh angkat tangan. Jangan malu-malu, jangan segan. Nur Ain ke tu? Okey, Nur Ain. Silakan. Okay, yang pertama Ain, cuba. Harus tiada desakan atau halangan untuk berkahwin. Okey, bagus Ain. Okey, pada seseorang yang tiada desakan atau halangan untuk beliau berkahwin, hukum harus pada golongan tersebut. Okey, yang kedua, bantu saya. Okey, siapa tu? Okey, Farhatul. Silakan Farhatul. Mempunyai keinginan untuk berkahwin dan mampu menyediakan nafkah zahir dan batin. Hukum dia ialah sunat. Okey, bagus Farhatul. Pada seseorang yang dia sihat tubuh badan, dia mampu memberikan nafkah ataupun dia bekerja lah kan? Dan juga dia mampu mengawal nafsu. So, hukumnya adalah sunat. Okey, seterusnya. Okey, Iman. Silakan Iman. Senyum Iman. Mampu memberikan nafkah zahir dan batin dan bimbang akan terjerumus ke dalam maksiat. Hukumnya ialah wajib. Okey, hukumnya adalah wajib. Betul Iman. Okey, seseorang yang dia sihat tubuh badan, dia mampu memberikan nafkah ataupun dia bekerja sama macam sunat tadi kan? Tapi beliau ini ataupun seseorang ini dia khawatir yang jika dia tidak berkahwin, dia akan terjerumus kepada maksiat. So wajiblah untuk dia berkahwin. Setiap daripada hukum ini ada situasi yang berbeza, ya Ustazah? Betul, ya. Okey, kita nak terus kepada hukum seterusnya. Siapa yang ingin membantu kita? Okey, Alia, silakan. Mempunyai keinginan untuk berkahwin tetapi tidak mampu memberikan nafkah. Hukum dia makruh. Okey, bagus Alia. Okey, maksudnya di sini seseorang itu dia ada keinginan nak berkahwin, tetapi dia tak mampu memberikan nafkah. Contohnya dia ada penyakit ke ataupun dia tidak bekerja, jadi makruh untuk dia berkahwin. Faham? Okey, seterusnya yang terakhir, siapakah yang bertuah itu? Jom kita tengok. Farwiza. Bibi tadi dia kata nama Bibi, bukan baby ya. Okey. Silakan Bibi. Bertujuan untuk menzalimi atau memudaratkan pasangan. Hukum dia haram. Okey, pada seseorang yang dia berkahwin dengan tujuan untuk menzalimi pasangan dia, maka haramlah untuk dia berkahwin, Rina. Semua murid-murid ni pandai dan faham hukum berkahwin ni, Ustazah. Betul. Boleh kahwin dah kot. Nanti dulu kita habiskan pengajian dulu. Betul. Barulah lepas tu kita fikir. Seterusnya, kita akan setelah kita mempelajari setiap satu hukum tu, hukum tu Rina, pastilah ada hikmah mengapa Allah mensyariatkan sesuatu hukum. Jadi boleh tak kita nak minta seorang anak murid kita, mungkin bila dia melihat ibu ayah dia kan, dia berada dalam situasi alam rumah juga kan, tapi dia seorang anak, dia ada ibu bapa, apa hikmahnya bila kita ini berumah tangga? Okey, berdasarkan kepada pengalaman dalam keluarga sendiri. Siapa nak kongsikan? Siapa? Nash. Silakan Nash. Memelihara diri dari keruntuhan akhlak dan pelbagai kejadian sosial yang boleh mencemarkan maruah. Betul, dengan berkahwin ni akan mengelaklah diri kita daripada terjebak dengan masalah sosial. Okey. Boleh kita tengok ada 4 yang Ustazah sediakan di sini. Hikmah perkahwinan. Mungkin Cikgu Rina boleh bincangkan satu daripada hikmah ini. Contohnya seperti ini, memelihara keturunan yang baik untuk generasi akan datang. So ini sangat pentinglah supaya generasi-generasi akan datang tu dalam keadaan yang sihat,
dan baik. Dalam hikmah perkahwinan ni, Allah mensyariatkan perkahwinan ni adalah salah satunya untuk memelihara nasab lah, keturunan. Dan juga tadi dalam aspek kesihatan yang kita akan pelajari selepas ini, kan, kita dapat memelihara maqasid syariah yang kedua, iaitu kita dapat memelihara nyawa. Okey, seterusnya kalau kita nampak di sini, dengan perkahwinan ini yang pertama dapat memenuhi tuntutan batin, di mana seorang manusia ini fitrahnya adalah hidup pasangan. Kemudian yang kedua, seperti mana Cikgu Rina cakap tadi, memelihara keturunan yang baik untuk generasi akan datang, sama ada dari segi nasab, kesihatan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mewujudkan ketenangan jiwa melalui hubungan cinta yang halal. Okey, seterusnya yang keempat, merapatkan hubungan persaudaraan di antara kedua-dua keluarga. Bila kita menjalinkan hubungan, kan, berkahwin ini, sebuah keluarga dengan sebuah keluarga yang lain, secara langsung ataupun secara tidak langsung, kita merapatkan hubungan sesama Islam, ataupun dengan hubungan dengan pihak yang lain lah, kan, ataupun pada saudara-saudara baru yang memeluk Islam yang berkahwin dengan kita, kan. Jadi kita dapat mengembangkan lagi syiar Islam ini. Okay, baiklah. Ini antara hikmahnya Ustazah, ya. Betul. Kalau anak-anak murid kita nampak, kan, Ustazah dah bolkan M itu dengan warna hijau, jadi mereka bolehlah memberikan hikmah ataupun menulis hikmah perkahwinan ni dengan memulakan dengan perkataan yang pertama, memelihara, memenuhi, mewujudkan, merapatkan. 4M lah. 4M. Okey, seterusnya, di sini jika kita lihat pada gambar ini, sebelum kita bincangkan situasi ini, saya nak minta anak-anak murid kita berikan pandangan kepada gambar yang mereka nampak di skrin kita ni. Siapa yang nak berikan pandangan setelah lihat skrin tu? Ada sesiapa? Okey, Bibi. Bibi. Silakan Bibi. Sembah mahram ialah hubungan jenis antara mereka yang mempunyai tali persaudaraan, dan perkahwinan antara mereka adalah tidak sah di sisi undang-undang. Okey, bagus Bibi, betul. Hebat Bibi. Ada murid lain ke yang nak memberikan pandangan? Ada. Iman. Okey, silakan Iman. Okey. Sejenis penganiayaan seksual yang merosakkan kesihatan fizikal, mental dan sosial, seperti hubungan seksual yang haram antara adik-beradik atau dalam kalangan ahli keluarga. Betul. Ada lagi tak yang nak bagikan pandangan mereka tentang gambar ini? Okey, kalau tak ada, bagus apa yang Iman dan juga Bibi sampaikan tadi. Sebabkan Rina dan Cikgu Rina, anak-anak kita kena tahu perkara ini. Okey, kita ada golongan-golongan yang kita tidak boleh berkahwin. Jadi jika kita melakukan hubungan seks ataupun kita melakukan penderaan seksual kepada golongan-golongan seperti ayah dengan anaknya, ataupun datuk dengan cucu, ataupun berlaku hubungan dalam kalangan ahli keluarga itu secara sukarela, itu kita panggil sumbang mahram. Dan di mana Islam amat melarang ataupun menentang sumbang mahram ini, kerana ia boleh merosakkan nasab dan juga seperti yang Iman dan Bibi kata tadi, merosakkan kesihatan kita dan juga mental kita. Okey. Mari kita tengok. Okey, siapakah golongan wanita yang haram berkahwin? Tadi kan sumbang mahram. So kita tengok sebagai seorang lelaki, siapakah golongan wanita yang haram dikahwini pada seseorang lelaki? Dan juga begitu juga pada seorang perempuan, ya. Siapakah golongan lelaki yang haram dikahwini oleh seorang perempuan? Ini sama sahaja. Tapi dalam ayat Al-Quran, Allah banyak menyebut tentang golongan-golongan wanita yang haram dikahwini. Okey, baiklah Ustazah. Sebelum kita nak teruskan kepada perbincangan kita berkenaan dengan golongan wanita yang haram dikahwini, kita nak berehat sekali lagi. Boleh Ustazah, Cikgu? Boleh. Okey, murid-murid semua boleh? Boleh berehat sekejap, ya? Nak minum dulu, boleh minum dulu, okey? Baik, kita akan kembali lagi di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Alhamdulillah masih lagi setia bersama kami di dalam Teras Didik TV KPM. Murid-murid semua macam mana, dah berehat sekejap? Dan kembali sekarang ini kita nak teruskan pembelajaran kita bersama dengan Ustazah Nadia dan juga Cikgu Rina. Kita nak sambung kembali Ustazah. Silakan. Baiklah. Okey, tadi Ustazah dah sebutkan golongan wanita yang haram dikahwini. Okey, golongan wanita yang haram dikahwini terbahagi kepada dua. Iaitu yang pertama haram selama-lamanya. Okey. Yang kedua adalah haram sementara. Okey, dalam golongan haram berkahwin selama-lamanya ini, dia terbahagi kepada tiga. Iaitu keturunan, penyusuan dan juga persemendaan. Okey, jom kita tengok siapakah golongan yang haram dikahwini dalam aspek yang pertama iaitu keturunan. Okey, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 23 yang mana ustazah telah perincikan di dalam slide seterusnya. Okey, jom kita tengok. Okay, ustazah ambil contoh ya. Kalau di sini kita ambil contoh Azhar. Okey. Azhar ini dia ada golongan wanita yang haram selama-lamanya dalam aspek keturunan tau, yang tak boleh berkahwin selama-lamanya, iaitu yang pertama ibulah. Ini ibu Azhar. Okey, kemudian Azhar, ibu Azhar ni dia ada mak dia, ibu kepada ibu Azhar, dia ada nenek. Kalau ada lagi atas nenek ni adalah moyang Azhar, so Azhar tak boleh berkahwin. Okey, anak perempuan Azhar telah berkahwin, ada isteri, kemudian mendapat 2 orang zuriat. Yang perempuan dengan yang lelaki. So Azhar tak boleh berkahwin dengan anak perempuan dia. Kemudian nombor 4, cucu perempuan. Anak Azhar ni dah berkahwin dengan seorang lelaki, dapatlah cucu. Jadi ini adalah cucu kepada Azhar. Haram berkahwin. Kemudian nombor 5, adik-beradik perempuan seibu sebapa atau seibu. Bermaksud Azhar ada kakak ataupun adik. Jadi tak boleh berkahwin juga selama-lamanya. Okey, kemudian nombor 6, anak perempuan daripada adik-beradik lelaki atau perempuan sama ada seibu, sebapa atau seibu. Bermaksud kakak Azhar nombor 5 tadi telah berkahwin dengan pasangannya dan mendapat zuriat. Jadi ini adalah anak saudara Azhar. So haram berkahwin. Kemudian nombor 7, ibu saudara. Bermaksud ibu Azhar ada kakak ataupun adik, makcik Azhar lah. So Azhar pun tidak boleh berkahwin. Kemudian nombor 8, nenek saudara Azhar. Bermaksud ibu kepada ibu Azhar, nenek ada kakak. Jadi ini adalah nenek saudara Azhar. Ini adalah golongan-golongan yang haram dikahwini oleh seorang lelaki ataupun Azhar lah contohnya di sini kan, selama-lamanya dalam aspek keturunan. Okey, seterusnya okey ke adik-adik kita tu? Murid-murid semua okey. Okey. Seterusnya yang nombor 2, golongan wanita yang haram dikahwini selamanya, nombor 2 adalah penyusuan. Berdasarkan daripada riwayat An-Nasa'i, daripada Aisyah, riwayat daripada Nabi Muhammad SAW, penyusuan mengharamkan apa yang diharamkan oleh nasab, iaitu keturunan. Okay, cuba kita tengok contohnya. Azhar, tadi ada ibu kan? Betul. Sekarang ni Azhar ada juga ibu susuan. Okey, bermaksud ibu susuan Azhar tidak boleh berkahwin selama-lamanya. Okey, kemudian ibu bagi ibu susuan dan ke atas, maksudnya nenek lah. Okey, nenek susuan Azhar. Ni tak boleh kahwin kan? Okey. Ibu bagi suami susuan dan ke atas, maksudnya ibu kepada ayah susuan Azhar, nenek susuan kan? So tak boleh kahwin. Okey, seterusnya anak-anak ibu susuan. Bermaksud ibu susuan ni dia adalah anak-anak yang lain kan? So anak dia ni tak boleh kahwin, adik-beradik susuan Azhar kan? Tak boleh berkahwin. Kemudian adik-beradik susuan Azhar, samalah ini adik-beradik susuan, dan juga mungkin ibu susuan Azhar ini dia ada menyusukan lagi seorang anak angkat kan? Jadi itu juga dipanggil adik-beradik Azhar. Tak boleh berkahwin. Seterusnya anak saudara daripada adik-beradik susuan. Bermaksud adik-beradik susuan ni dia berkahwin, dia dapat juga anak. Jadi anak saudara susuan Azhar pun Azhar tak boleh berkahwin. Seterusnya adik-beradik ibu susuan. Ibu susuan Azhar dia ada kakak ataupun adik kan? So Azhar tak boleh juga berkahwin. Seterusnya adik-beradik bagi suami ibu susuan, sama juga ayah susuan Azhar, dia ada kakak kat sini kan? So tak boleh berkahwin. Kira samalah ustazah dengan keturunan. Dengan keturunan tadi. Sama je Cikgu Rina dan Rina. Bila ada carta sebegini, memang mudah untuk kita faham. Betul. Saya pun galak anak-anak murid saya untuk buat carta macam ni. Dia letaklah keluarga Azhar ke, keluarga Daniel ke kan? Betul. Supaya dia nampak.
Okey, ada soalan tak setakat ni? Senyap je, tekun je. Okey, Bibi nak tanya. Bibi, silakan. Ustazah nak tanya, ada tak syarat untuk menjadi anak susuan? Oh ya. Terima kasih Bibi. Lupa nak terangkan. Okey, apa syarat kita menjadi anak susuan? Okey, bila kita mengambil seorang bayi yang kita susukan, bayi tersebut dia bawah usia 2 tahun. 2 tahun ke bawah. Dan kita menyusukan dia sehingga 5 kali kenyang. Jadi itu kita kategorikan sebagai anak susuan. Tapi kan walaupun dia sama aspek macam nasab tadi, tapi ada larangan kepada anak susuan ini, kepada Azhar ni. Okay, Azhar ni tak boleh dibinkan kepada bapa susuan dia. Azhar tidak boleh mewalikan adik-beradik dia ataupun anak saudara yang ingin berkahwin. Dan juga Azhar tidak boleh mewarisi harta pusaka. Okay, seterusnya, yang ketiga, golongan wanita yang haram berkahwin selama-lamanya. Yang ketiga adalah persemendaan. Okay, persemendaan ini adalah yang terjadi disebabkan kita berkahwin. Ni contoh dia, lebih nampak sikit contoh dia. Okey, ni tengok je, ni keluarga Azhar. Okey, Azhar ada bapa tadi kan? Jadi ni ibu Azhar kan? Okey, ini ayah Azhar telah berkahwin dengan seorang wanita yang lain. Ini ibu tiri Azhar. Okey, nombor 1, ibu tiri Azhar tak boleh Azhar berkahwin. Kemudian ibu mertua Azhar kan telah berkahwin tadi, ada seorang isteri. Ini ibu mertua Azhar. So Azhar tak boleh berkahwin. Kemudian anak tiri apabila ibu telah disetubuhi. Okey, ini bukan dengan Azhar, tapi dengan ayah Azhar. Ayah Azhar tidak boleh berkahwin dengan anak tirinya. Tapi dengan Azhar, dia boleh berkahwin dan mereka ni kena menjaga aurat masing-masing lah, sebab mereka ni kan berlainan bapa dan juga ibu. Mereka tidak sama ibu dan tidak sama bapa kan. Kemudian nombor 4, menantu perempuan. Azhar kan tadi ada anak perempuan seorang, anak lelaki seorang. So anak lelaki Azhar pun telah berjumpa jodoh dan mendapatlah menantu Azhar ni. Jadi Azhar pun tidak boleh berkahwin dengan menantunya. Okey, itu dah 3 aspek golongan wanita yang haram dikahwini selama-lamanya. Tak boleh berkahwin. Okey, seterusnya Rina, kita tengok yang kedua, golongan wanita yang haram dikahwini tapi sementara sahaja. Bila ada situasi yang mengangkat perempuan, situasi yang terangkat daripada wanita tersebut, kita boleh berkahwin dengannya. Okey, apa yang pertama? Okey, kita tak boleh mengahwini perempuan yang ada hubungan nasab dengan isteri dalam satu masa. Maksudnya Azhar tadi, dia dah berkahwin dengan kakak, tak bolehlah berkahwin dengan adik dalam satu masa yang sama. Tapi kalau dia dah ada berlaku kematian pada kakak Azhar ke, jadi Azhar bolehlah berkahwin dengan adiknya, adik kepada isterinya tadi. Kemudian yang kedua, perempuan yang masih isteri orang. Perempuan yang masih isteri orang, kita tak boleh berkahwin sehinggalah dia bercerai ataupun berlaku kematian lah pada suaminya, habis iddah, baru boleh berkahwin. Seterusnya, perempuan musyrik, iaitu perempuan yang belum lagi memeluk agama Islam. Tapi once dia dah peluk agama Islam, dia boleh berkahwin dengan lelaki Muslim. Dan yang terakhir adalah isteri yang telah ditalak 3. Tak boleh berkahwin lah. Seorang suami itu setelah menceraikan isteri talak 3, dia tak boleh berkahwin sehingga bila? Sehingga sebelum isterinya berkahwin kemudian bercerai. Dia berkahwin baru, dia bercerai, kemudian dah habis tempoh iddah dengan suami yang baru, barulah suami tersebut boleh berkahwin semula dengan isteri yang diceraikan dengan talak 3 tadi dengan akad yang baru. Okey. Dan adik-adik semua dah jelas setakat ni okey? Kalau okey, cuba angkat thumbs up. Jangan khusyuk je tengah. Tekun adik-adik kita ni. Okey. Baik. Seterusnya. Okey, kita bolehlah masuk kepada tajuk pewarisan genetik ni dalam aspek sains. Mungkin Cikgu Rina dia akan menerangkan pewarisan dalam sudut sains. Okey, Cikgu Rina, teruskan. Baik, terima kasih Ustazah. Okey, kita dah tengok tadi perkahwinan. Apa kaitan pula dengan pewarisan ni? Kita nak tengok apa sebenarnya pewarisan dulu. Okey, pewarisan adalah pemindahan ciri daripada ibu bapa kepada anak-anaknya. Contohnya macam warna rambut, okey, warna mata, okey, kebolehan untuk menggulung lidah. Kalau kita boleh gulung lidah, maksudnya mak ayah kita pun boleh gulung lidah. Okey, murid-murid boleh bantu cikgu bagi lagi 2 contoh ciri-ciri yang kita dapat daripada ibu bapa kita. Siapa nak jawab tu? Ada tak? Iman. Silakan Iman. Jenis cuping telinga. Jenis cuping telinga, betul. Ya, kita ada cuping telinga bebas dan melekat, betul. Lagi satu? Satu lagi, siapa nak bantu?
Okey, Ain. Ya, Ain. Silakan Ain. Jenis rambut. Jenis rambut, betul. Sama ada kerinting atau rambut lurus. Ya, okey, next. Okey, pemindahan ciri-ciri ini berlaku dalam bentuk gen dan kromosom. Kalau murid-murid masih ingat lagi, dalam badan kita ada berjuta-juta sel kan? Okey, dalam setiap sel tu ada nukleus. Betul? Dalam nukleus itulah yang kita ada kromosom. Jadi kromosom ini kita dapat 23 daripada ayah dan 23 lagi daripada ibu kita. Menjadikan kita manusia mempunyai berapa total kromosom? Boleh seorang jawab? Cepat campur, cepat. Cepat campur. 23 dengan 23. 23 dan campur 23. Berapa tu? Siapa nak jawab? Ya, betul Iman. Thank you. 46 kromosom. Jadi dalam kromosom inilah kita ada satu molekul panjang yang kita panggil DNA. Right? Dalam DNA ini ada gen-gen kita. Yang tadi ciri-ciri tadi tu. Jadi jika gen-gen ini bermutasi, okey, dia mempunyai mutasi, itulah yang boleh menyebabkan penyakit. Berlakunya penyakit. Ya, betul. Okey, next. Jelas sekali cikgu. Okey. Jadi jenis-jenis mutasi ni ada dua, iaitu mutasi kromosom. Jadi bila berlaku mutasi pada kromosom boleh menyebabkan penyakit sindrom Down. Kalau jenis mutasi pada gen yang kita sebutkan tadi tu, dia boleh menyebabkan penyakit buta warna dan juga thalassemia. Okey cikgu. Dan sememangnya memang betul lah sebab kalau ada sindrom Down tu sebab mutasi kromosom. Ya, betul. Okey. Mungkin ada murid nak tanya ke? Tahu tak penyakit thalassemia tu apa? Siapa tahu? Apa tu sebenarnya penyakit thalassemia? Ada? Ada tak yang nak bantu Cikgu Rina? Kalau masih ingat, masa tingkatan 4 di sekolah ada ambil ujian darah kan untuk menguji sama ada kita adalah pengidap thalassemia atau pembawa thalassemia. So apa tu penyakit thalassemia? Ingat lagi? Siapa boleh nak cuba? Sel darah merah ke cikgu? Ya, betul. Maksudnya penyakit ini adalah penyakit yang mutasi pada gen yang mengawal penghasilan hemoglobin. Jadi orang yang ada thalassemia ni akan kelihatan pucat, warna kulit macam kekuningan, pertumbuhan terbantut sebab sel darah merah dia kecil-kecil dan jangka hayat dia sangat singkat. Itu simptomnya ya cikgu? Ya, betul. Okey, next kita tengok contoh ya. Kita nak cuba kaitkan tadi, kenapa tadi Ustazah kata ada golongan yang haram dikahwini disebabkan oleh keturunan. Okey, sebagai contoh, kalau ibu dia yang merah ini adalah yang penyakit thalassemia ya, dan bapa dia adalah pembawa. Okey, kalau ibu penyakit dan bapa pembawa, boleh seorang pelajar bagi tahu cikgu, murid bagi tahu cikgu, apa perbezaan kalau saya pengidap dengan saya pembawa? Amboi Bibi terus angkat tangannya. Sempat dah habis soalan. Silakan Bibi. Jika saya adalah seorang pembawa penyakit thalassemia, saya tidak mempunyai gejala. Jika saya penghidap penyakit thalassemia, saya akan mempunyai gejala contohnya seperti Enda yang kekurangan sel darah merah. Dalam hal ini, saya perlu membuat ujian darah untuk memastikan keturunan saya tidak semua mewarisi penyakit thalassemia ini. Betul tu. Bagus Vivi. Okey. Jadi kita tengok kalau ibu dia ada thalassemia, kebarangkalian untuk 2 daripada 4 anaknya 50% untuk mendapat penyakit dan 2 lagi akan menjadi pembawa. Bagaimana kalau kedua-dua, situasi dua pula kita tengok ya. Maknya pun mempunyai penyakit thalassemia, ayah dia pun mempunyai penyakit thalassemia. Dua-dua ya cikgu? Ya, dan tengok anaknya semua akan mendapat penyakit thalassemia. Dan kita tengok pula situasi yang ketiga, kalau mak dia sihat, tak ada masalah. Okey, dan ayah dia pembawa. Okey, kita masih boleh nampak dekat sini dua anak daripada 4, maksudnya 50% daripada anak ini akan kemungkinan akan menjadi pembawa kepada penyakit thalassemia. Dan jika kalau kedua-dua situasi 4 ni kedua-dua ibu pun pembawa, ayah pun pembawa, maka kita akan dapat 1 daripada 4 kebarangkalian
anak tu akan mendapat penyakit thalassemia. Okey. Sebab tu tadi ustazah tadi terangkan golongan yang haram dikahwini tadi, kalau kita tengok family tree tadi tu kan, kenapa tak boleh kahwin mak, kenapa tak boleh kahwin anak saudara, adik-beradik perempuan? Kerana semuanya berasal daripada datuk dan nenek yang sama. Antara betul. hikmahnya lah kan. Ya. Kalau datuknya ada pembawa, neneknya pembawa, jadi semua akan pembawa. Bila pembawa berkahwin dengan pembawa, maka anak akan mendapat penyakit thalassemia tersebut. Okey, baiklah. Saya rasa memang cukup jelas hari ini. Murid-murid jelas? Okey, cikgu sekejap lagi kita akan sambung lagi tentang pembelajaran kita berkenaan dengan pewarisan ini. Tapi kita sekali lagi nak berehat seketika. Kembali lagi bersama kami dalam Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama kami dalam Teras Didik TV KPM. Wow, seronok belajar hari ini ya Ustazah, Cikgu Rina. Okey, kita sebenarnya kata Cikgu Rina tadi ada soalan nak ditanyakan kepada murid-murid. Betul Cikgu? Betul. Silakan. Okey, tadi kita dah tengok contoh penyakit thalassemia yang boleh diwarisi kan apabila perkahwinan. Jadi cikgu nak tanya pula murid-murid, selain daripada thalassemia, apa lagi penyakit yang boleh diwarisi? Siapa nak cuba? Siapa nak jawab tu? Penyakit selain thalassemia. Okey, Alia. Silakan Alia. Apa Alia? Lagi sekali Alia. Buta warna. Ya, betul. Buta warna. Macam mana buta warna tu Alia? Dia tak boleh bezakan warna merah, biru, hijau, kuning. Dia ada beberapa warna, dia confuse lah, merah dengan kuning atau hijau dengan biru. Bagi dia nampak sama. Itu penyakit buta warna. Okay, kita pun boleh check kan kita ni buta warna ataupun tidak. Rina boleh. Macam mana Rina? Ada nampak beza warna baju? Tak warna baju kami? Saya Alhamdulillah nampak bezanya lagi. Alhamdulillah. Jadi tak buta warna lah saya Cikgu. Alhamdulillah. Saja Usik Rina. Alah tak apa Cikgu. Okey Cikgu Rina, ada soalan lagi? Lagi satu, mungkin boleh bagi satu lagi contoh penyakit yang boleh diwarisi seperti thalassemia ini. Siapa nak jawab angkat tangan? Iman, silakan. Penyakit anemia sel sabit. Okey, boleh cerita sikit tak anemia sel sabit tu macam mana? Sel darah merah dia berbentuk sabit. Very good. Okey, dia ada dalam nama dia sendiri kan. Bentuk sel darah merah tu macam donat. Okey, tapi sel sabit tu bentuk dia macam sabit. Jadi dia tak boleh nak mengangkut banyak oksigen ke badan kita. Okey, cikgu nak tanya pula satu lagi soalan. Okey, kalau kita tengok mutasi tadi tu, cikgu dah bagi contoh thalassemia kan. Okey, lepas tu mutasi-mutasi yang berlaku ni mestilah ada sebab dia. Boleh tak murid-murid bagi cikgu contoh apakah faktor-faktor yang menyebabkan mutasi gen ini? Siapa nak jawab? Okey, Fahatul. Fahatul, silakan. Mereka terdedah pada pancaran sinar X. Sinar X, betul tu. Kita pergi X-ray kan? Sebab tu bila kita pergi X-ray, kita tak boleh setiap minggu, setiap bulan nak pergi X-ray. Okey, kerana boleh menyebabkan mutasi pada gen kita. So dia ada masa yang ditetapkan. Betul. Daripada X-ray yang pertama hingga kita nak buat X-ray yang seterusnya. Ya, biasanya dalam tempoh 6 bulan kita kena tunggu untuk menjalani X-ray yang seterusnya. Baik. Okey, lagi ada lagi faktor lain? Ada lagi? Okey, Nash nak cuba. Sila Nash. Terkena sinaran ultraumur.
Ultra ungu, very good. Okey, ultra ungu Ustazah tahu dari mana? Matahari? Ya, betul. Dari Okey. matahari. Kita tak boleh nak terdedahkan diri kita dengan sinaran matahari kerana ada sinaran UV ultra ungu yang boleh menyebabkan mutasi pada gen kita. Sebab tu kena pakai apa? Sunblock. Kita kena pakai sunblock lah untuk melindungi kulit kita ya cikgu ya. Okey. So ada lagi satu. Ada satu lagi. Cikgu Rina cakap. Iman. Okey, Iman. Iman memang murid yang aktif ya cikgu. Boleh dapat hari ni. Baguslah Iman ni. Silakan Iman. Terdedah kepada sinaran radioaktif. Radioaktif, very good. Macam mana tu ya? Okey. Radioaktif ni boleh berlaku apabila kita terdedah dengan tenaga nuklear. Alhamdulillah dekat Malaysia ni kita tak adalah stesen jana kuasa nuklear tu kita tak ada. Tapi negara-negara lain adalah, jadi kita kena pastikan kita tak terdedah dengan sinaran radioaktif. Okey, baiklah. Banyak ilmu yang kita dapat hari ni, Betul. Rina kan. Kalau pada Rina sendiri macam mana hari ni? Hari ni saya rasa sangat bertuah sebab dalam satu masa, 1 jam ini dapat belajar 2 mata pelajaran yang saling ada perkaitannya. Baik, nampaknya kita juga dah sampai kepada penghujung siaran. Tapi sebelum tu, kita nak kongsikanlah daripada pihak Ustazah dan juga Cikgu Rina rumusan terhadap perbincangan kita pada hari ini. Okey, sebelum tu Rina, sebelum kami buat rumusan apa yang kita pelajari pada hari ini, boleh tak kita minta dulu murid kita memberi pandangan apa yang mereka dapat buat, satu konklusi kan? Apa konklusi yang mereka dapat buat pada hari ini? Apa kaitan antara kedua-dua subjek? Apa hikmah kita mempelajari kedua-dua subjek ni dari segi perspektif pendidikan Islam dan juga perspektif sains? Baik, cikgu. Siapa yang nak mulakan dulu? Nak buat rumusan apa yang anda faham hari ini? Okey, tu Bibi angkat tangan tu. Silakan Bibi. Pelajaran yang saya dapat pada hari ini, kita perlu berkahwin mengikut syariat Islam. Hal ini kerana kita harus memilih pasangan yang betul bagi mengelakkan keturunan kita mewarisi penyakit. Selain itu, saya juga akan membuat persediaan awal seperti berkahwin, seperti berkahwin pula. Persediaan awal sebelum tak sabar berkahwin. nak kahwin ya. Cuba Rina tanya apa ni? Kesihatan dan juga apa, Bibi? Boleh ulang sekali lagi, Bibi? Ulangan Selain itu, saya juga akan membuat persediaan awal sebelum berkahwin seperti menjalani ujian kesihatan bagi memastikan saya mempunyai kesihatan yang sihat ataupun merawat penyakit saya dengan lebih awal jika terdapat penyakit yang tidak dijangka. Bibi boleh kesan awal penyakit jika dia membuat ujian kesihatan dan juga dia pun nak tadi dia kata apa? Dia nak bersedia dari segi fizikal dan juga kewangan untuk dia menempuh alam perkahwinan. Okey, boleh dapatkan pandangan daripada murid-murid yang lain? Okey, siapa mungkin kita yang nampak seterusnya? Fahatul tu senyap aja, tekun Fahatul, aja kan. boleh kongsikan rumusan yang Fahatul faham hari ini pembelajaran kita? Okey, apa yang saya dapat simpulkan untuk pelajaran hari ini ialah kita sebagai orang Islam haruslah berhati-hati dalam memilih pasangan hidup dan harus mengambil tahu latar belakang keturunan pasangan kita agar kita dapat mengelakkan diri daripada berkahwin dengan mahram nikah. Selain itu, jika kita melakukan ujian kesihatan dalam masa yang sama, kita dapat elakkan diri daripada berkahwin dengan pembawa atau penghidap penyakit thalassemia yang akan menyebabkan zuriatnya lahir dari perkahwinan tersebut berkemungkinan besar akan menghadapi mutasi kromosom ataupun mutasi genetik. Terima kasih Fahatul. Ustazah, itu kira pandangan daripada murid-murid kita. Kita nak dengarkan sedikit rumusan daripada Ustazah dan Cikgu Rina. Baiklah, kalau daripada saya sendiri, saya harap anak-anak murid kita dapat memahami walaupun baru unit 1, dapat memahami tentang perkahwinan, terutamanya kepada golongan-golongan yang haram dikahwini oleh anak-anak murid kita sekalian. Dan juga jadikanlah tajuk ini satu amalan ataupun satu azam supaya bila anak-anak kita melangkah ke alam yang satu lagi, alam perkahwinan, mereka dah bersedia mampu bersedia daripada aspek fizikal, mental, kesihatan ataupun kewangan. Sebabnya Rina kan pada kita ibu-ibu ni, kita pun dah tahu kan bahawasanya alam perkahwinan ini tidaklah semudah
yang disangka. Betul, setuju sangat Ustazah. Sedikit rumusan daripada Cikgu Rina. Ya, okey. Bagi saya harap hari ini murid-murid dapat nampaklah apa hikmah di sebalik apa yang dalam Islam yang kita cuba kaitkan dalam sains. Okey, kenapa berlaku? Bila ada hukum, bila ada something, kita akan rasa macam kenapa ya? Antaranya macam inilah sebagai contoh ya. Penyakit genetik yang boleh diwarisi dan apa contoh-contohnya supaya kita dapat menghasilkan generasi yang sihat. InsyaAllah. Generasi kini adalah pemangkin generasi pada masa hadapan. Akan datang. Baiklah. Macam mana hari ini adik-adik? Okey pembelajarannya? Tunjuk tangan sikit, thumbs up sikit. Okey. Baiklah, kita pun dah sampai ke penghujung perbincangan berkenaan dengan topik kita hari ini dalam Teras Didik TV KPM, di mana mata pelajaran yang kita perkenalkan hari ini adalah untuk menengah atas, pendidikan Islam dan sains, yang mana menyentuh perkahwinan dan genetik. Apapun, kami nak ucapkan terima kasih kepada Ustazah Nurul Nadia Abdul Latif, Guru Pendidikan Islam, dan juga Cikgu Razrina, nama sama ya Cikgu? Sama. Cikgu Razrina Rizwan, Guru Cemerlang Kimia, kedua-duanya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Taman Petaling, Petaling Jaya, Selangor. Tak dilupakan juga untuk adik-adik kita, murid-murid yang cemerlang, yang aktif. Ini dia adik-adik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Taman Petaling, Petaling Jaya, Selangor. Seronok tak pembelajaran hari ini? Okey, terima kasih adik-adik bersama kita untuk 1 jam ini. Mudah-mudahan ia juga memberi manfaat untuk adik-adik di luar sana yang mana menonton untuk hari ini. Jangan lupa ada banyak lagi mata pelajaran dan juga pengajaran yang menarik yang memberikan manfaat dan juga ilmu untuk adik-adik ikuti dalam Didik TV KPM. Dan saya Kak Rina nak mengundur diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya perempuan itu dikahwini kerana 4 perkara, iaitu kerana hartanya, keturunannya, kecantikannya dan kerana agamanya. Maka pilihlah perempuan yang beragama, kamu akan mendapat kebaikan. Didik TV KPM